Okay, ke lain? Ke guna formula lain? Guna formula ni. Belum lagi? Tadi saya ada. Dapat, saya dapat. Guna formula ni kan? Haa. Okay. So, boleh menjawab soalan siapa tadi nama? Dah lupa. Lelaki tadi, siapa nama? Hanan siapa tadi? Yang tanya yang present. Haikal tadi. Okay, Haikal. Sama juga bila masuk ke lita yang ketiga tu, part 3, lita yang ketiga, bila ditanya nak cari lita kedua ni jap. Lita kedua ni untuk current. Kalau nak cari dia punya voltage setiap satu, simple lah, very simple. Kalau nak cari voltage setiap satu, kita daripada current ni kita dapatlah dia punya voltage. So, contoh IX kat mana-mana lah, I4, I5 ke I6, I pula. Px, voltage dekat mana-mana resistor sama dengan current dekat resistor tu, Ix darab dengan resistor tu lah. Kita guna konsep macam tu lah. Okay. Ataupun kalau tak nak guna kaedah macam ni, kita boleh guna voltage divider. Straightforward daripada lita asal ni, kita terus apply voltage divider, kita boleh dapat juga. Contohnya, kalau tak nak guna kaedah yang ni lah. Maksudnya, kalau kita nak dapatkan Vx, kita guna voltage divider rule. Voltage divider rule menyatakan macam mana? Voltage divider rule adalah Vx, voltage dekat mana-mana resistor sama dengan voltage dekat resistor tu letak dekat atas per dengan R total darab dengan V total lah, V1. Okay? So dia macam tu je. Nampak dia punya perbezaan antara VDR dan CDR ni. CDR IX, resistor dia berada di bawah. Resistor dia berada di bawah sini. Yang atas ni adalah R total. Kan? Tersilap saya dah betul dah ni. Kalau saya salah, betul dah. Okay, so kalau yang ni, kalau voltage, Rx ni berada di atas dengan R total. Okay? So contohnya, contoh untuk V4 ni. Voltage dekat R4 ni. So dia 1K. Ni parallel 3 ni berapa ni? Kelas. R total ni berapa untuk lita ni? Siapa dah kira tadi? Siapa dah measure? R total ni berapa dapat? 1K, 2K, 3K. Berapa kelas? 1 dengan 2. 45.45. R total Berapa? Lagi sekali? 545.45. Ohm lah ni. Ini ohm Ya. 1, 2, 3, 0.545 lah. 0.545 kilo ohm lah kan? Okay. 0.545 kilo ohm. So kalau nak cari VR4, kita ambil R4 iaitu 1K R4 kan? Per dengan RT 0.545 K darab dengan VT lah, darab dengan 12 lah. Total V1. So dapat berapa? Cuba kira. And then compare dengan simulation tu. Betul ke tak? So dapat berapa ni? Ini voltage divider rule lah. Dapat berapa kelas? 22. 2.2. 22. 22. 1K bagi 1K kan ni? Sekejap. 1K, 2K, 3K. 22 volt, tak logik. Macam tak logik
Hmm. Oh, sorry. Sini. Ya, apa yang saya buat ni? Salah ni. Okay. Salah, salah. Kalau voltage dalam data ni tak perlu salah ni. Silap. Tak perlu. Ni VDR ni, kita sekarang ni, macam ni je, dia terus parallel kat sini. Ini parallel. Sini tak ada resistor sini, nampak? Tak ada resistor kat sini. Sorry pen saya teruk sangat lah. Tukar dia punya mata dia. Okay, so tak boleh pakai VDR untuk yang ni. So sebenarnya Lita ni very simple. Lita ni saya copy lagi sekali. Lita ni sebenarnya tak perlu buat pengiraan macam ni. Tak perlu buat kalau nak cari nak cari voltage pada setiap resistor tu. Faham dah? Dia sebenarnya sama. Okay, dia sama je sini. Nampak ni? Sini adalah ni voltage V1 adalah dari sini, dari atas ke bawah sini. So dia sama dengan voltage dari sini ke sini. Sama juga voltage ke sini, dari sini ke sini. Sama voltage sini ke sini. So basically samalah semua. VR4 sebenarnya tak perlu VR4 just hanya boleh tulis since R4, R5 and R6 are parallel. Okay. So, maka kita boleh buat so sama je. Itu sama dengan 12, tak perlu pengiraan apalah untuk yang ni. Lepas soal ni sama. So bila parallel kita tahu voltage dalam lita parallel adalah sama. Current dalam lita series adalah sama. Itu ketua dia, tipsnya yang simple. Okay, kena faham. Voltage in parallel circuit is are same. Same are equal ke? Bolehlah. Okay, current dah selesai. Guna dua petua ni, so menyelesaikan semua masalah. Okay, boleh. Solid. Memang betul-betul parallel ni, tiga-tiga ni. Tak ada resistor dekat sini, baring ni. Tak ada resistor dekat sini. Sini tak ada resistor sini. Kalau ada resistor kat sini, barulah kita boleh pakai voltage divider. Macam lita yang ketiga nanti kita tengok. Itu kena pakai voltage divider dan current divider lah. So sekarang ni tak ada resistor kat sini. Tak ada ni. So bila tak ada, kita nampak ni. Betul-betul ni dan ni adalah parallel. So bila parallel, voltage dia kita pakai rule yang pertama ni lah. Dia sama. So jadi sama je. Okay. Manakala lita yang bermula, lita yang first, lita part 1 tadi, dia adalah series kan. So kalau nak kira current sebenarnya tak perlu kira lah sebenarnya. Kalau lita yang pertama, so current yang lain tu, ni I3. Oleh kerana in series circuits are same. So jadi I1, I2, I3 ni sama. Sama dengan apa? Sama dengan I total. I total tu nak kira macam mana?
Itu yang kita tambahkan dulu resistor, jadikan dia R total, nanti current total adalah sama dengan V1 bahagi dengan R total lah. Contoh. Boleh kelas? So tak perlu ada pengiraan lah untuk voltage dan current yang ni. Voltage parallel dan current series ni. Just tulis macam tu. Okey kah? Boleh? Boleh? Boleh Hanan? Hanan? Boleh. Syazrin okey? Syazrin? Boleh ke? Tiga pula yang Haikal tanya tadi, kalau calculation dia macam mana, kira lagi kan, grup Fatin tadi pun mungkin ada grup yang saya belum tanya lagi tadi. Amisha, okey? Okey, sir, okey. Bintang yang ketiga ni, boleh? Dah buat? Oh, Hanan, okey. Pengiraan dah buat lah? Okey, dah dapat okey lah. Terus. Ya, maksudnya sendiri buat kan? Pastikan sendiri buat orang kan? Ya, jangan bergantung pada orang lain lah. Jangan bergantung pada grup lain. So, yang ni sebenarnya kalau yang ni samalah kita mula-mula dia suruh cari voltage bagi setiap satu kan. So, voltage bagi setiap satu ni kita kena dapatkan current dulu lah. Kena ada current dulu bagi current total lah. Kita dapatkan I total dulu. Maksudnya kita kena combine dulu lah. Yang ni adalah series. Ni series, ni pun series. Okay, parallel pula warna biru. Parallel adalah tiga-tiga ni parallel. Okay, kemudian bila dah dapat yang tadi series sekali. So, mula-mula buat yang ni dululah. Yang ni dulu mula-mula. Serieskan dia, tambah je. Kemudian buat yang ni, yang kedua, warna hijau ni. Kemudian yang ketiga, warna biru ni. Yang keempat, buat kat luar ni lah. Yang keempat ni faham kan? Yang keempat ni series lah. Semua ni. So, bila dapat yang tu, dapatlah nilai RT. Bila dapat RT, so dah dapat RT, RT mula-mula, kemudian calculate IT pula. Okay, bila dah calculate IT sama dengan V1 bahagi RT lah. Okay, so bila dapat IT, jadi tandakan IT tu kat mana? Mana ni yang pasang kat atas tak ada, kat bawah tak ada, kat luar pun sama tak ada. Ya, apa cari? Saya cari dah. Menyorok. Tak tahu. Mesti Umi dah mandi. Okay, so sini okay, IT sebenarnya kita patah balik. Bila kita dah kira RT dan IT, kita patah balik kepada data yang asal ni. So, jadi IT ni kat mana? Sebenarnya dia adalah kalau dia mula keluar daripada V1 ni lah, mula bergerak daripada V1, IT ni adalah kat sini. Sebelum dia sampai ke junction ni. Sebelum dia sampai ke junction titik kat atas ni. Sebenarnya adalah IT. Okay. Seperti ni, bila dah ada IT sini, nanti dia akan pecah. Sini, ni I lain, ni I lain, ni I lain. Berbeza-beza nilai ni. Yang mana yang ni kita boleh labelkan oleh kerana sini ada dua resistor kat sini. Yang ni adalah I, kita label lah IR, I3, 4 lah.
I34. Kita tanda 3,4 senang I34. Maksudnya I34 ni dua-dua sama. I3 dan I4 adalah sama nilai. So, dia series kan. Sini pula I apa? Okay, 5. Sini pula adalah I apa? I 6. Okay. So, hubungan antara I34, 5, 6 dan IT ni adalah kita boleh hubungkan dia dengan CDR lah. Dengan CDR. Time ni kita pakai CDR. Sebabnya dia ada, sini ada resistor, sini ada resistor. Yang tadi saya buat CDR. Oh, yang ni pun tak boleh pakai CDR lah sebenarnya ni. Ini boleh. Yang ni kena check dulu lah. Saya takut ada silap. Saya seperti pakai CDR lah ni. Yang ni series. Okay. Grup siapa tadi? Hanan dengan Amisha Dah kira kan? Buat macam ni ke? CDR ke? Pakai CDR ke untuk cari current bagi I3, I4, I5? Okay. Okay, tak apa, boleh lah. Boleh juga ni saya rasa, tak ada masalah ni. Just try lah, kita try satu. Patutnya saya rasa tak salah dah ni. Saya punya formula. Sama kita guna kaedah yang formula kat atas tadi untuk CDR. So let's say kita nak kira I3. I3 kita tahu sama dengan I4. I3 sama dengan ni berapa pen ni? Sekejap. Ya. Bagi saya masa 3 minit. Buang mata dia sekejap. I3 sama dengan I4. Kita potong okey begini. I3 sama dengan I4 sama dengan kita nak cari current kat sini, so kita letak R total di atas, kita ambil I3 tambah I4 ke bawah ni I3 pula R3 oleh kerana dia series kan, so kita kena tambah betul R3 tambah dengan darab dengan I total. Cuba seorang kira. Seorang lah. Cuba sama-sama kira betul ke tak ni. So konsep yang sama macam tadi, kita pakai formula yang ni, yang tadi ni. Ix sama dengan
RT per Rx darab IT. RT per Rx. So RT ke atas, Rx ni oleh kerana I3 sama dengan I4, so R dekat bawah ni R3 tambah R4 sebab dia adalah series, kita kena tambah. Okay, so darab IT. So kena kira dululah. Let's say lah katakan kita dah ada nilai ni, let's say ada nilainya. Cuba ni bagi grup Hanan, bagi nilai IT yang kamu dapat daripada simulation, berapa? Daripada simulation multisim tu berapa dapat IT? IT ni yang kat sini, ada ukur tak? Kat sini je. Oh tak ada dalam arahan. So, Ukur yang tu. Dalam job sheet kan dia. Okey. Ada kejap nanti jap. Tengok ni. IR tak payah share, just bagi tahu je nilai. IR1 dan IR2 sama nilai kan? Dua-dua 6 mA IR1 dan IR2 kan? So itu adalah I total sebenarnya. Itu adalah I total 6 mA. Okay, bagus, thank you. So katakan dah ada sini. Kemudian RT berapa RT? RT berapa? betul. 478.26. 2.473 lah kan? Kilo ohm. 1478. 78.26. Okey, kita ambil yang dah 1.478 kilo ohm So dua value ni cuba masukkan dalam formula ni untuk dapatkan nilai I dekat R3 dan R4. Saya nak buktikan formula saya ni betul lah. Formula CDR. Okey, masukkan ke sini. Try kira sama-sama yang lain-lain. RT adalah 1.47. Kita anggaplah yelah, walaupun nilai ini nilai daripada simulation 1.478K, kita anggaplah bila buat calculation pun dapat sama juga nilai, kita anggap. So kita nak sekarang ni target kita nak kira current ni. Yes, so 1.478 kilo ohm bahagi dengan R3 tambah R4 berapa? 560 tambah 1K, so jadi 1560 lah kan? 1560 ohm ataupun 1.56K lah kita tulis K lah. 1.56K darab dengan ni source dia ni, total current ni I total 6 mili. Memang dia adalah IR1, IR2. Dalam masa sama dia adalah I total sebenarnya ke sini, saya lukis ni. Okay. So berapa dapat ni? Cuba kira seorang calculator. Dengan calculator and then jawapan dia compare dengan simulation. Dapat tak? Sama dapat. Ini adalah untuk IR3 dan IR4. Okay, kira. Boleh Haikal? Kira Haikal? Sebab Haikal yang tanya tadi. Okay, cuba compare dengan simulation. Betul tak? Betul lain. Simulation dapat berapa? I3 dan I4. Dia sama je. Lain. Ya. Yeah. Berapa nilai? Oh salah ni. Salah buat tu. Share screen saya tengok. Saya stop. Okay, share screen. Salah sambungan tu. Video tu pelik. Share.
Okay. Mana tu? XMM yang ke berapa? Zoom sikit. Zoom. Nampak. Okay. Lagi. Okay, nak tengok nombor tu. Multimeter yang ketiga dan multimeter yang keempat. Mana? Ketiga dan keempat. Ampere. Oh, lain dua-dua ni. Alihkan bacaan multimeter yang sebelah kiri ni. Alihkan ke bawah. Semua tu saya nak tengok supply. Saya nak tengok, tak nampak supply. Okay. Alih lagi. Jangan tindih wire. Tutup dulu. Okay. Okay. Macam ada something wrong. Tak apa, dah cukup. Buka dua multimeter tu je. I3. Ke tepi saya. Tempat kosong. Ke kanan. Supaya tak ganggu wire tu. Okay, sekejap. Cuba alihkan V1 tu. Alihkan ke kanan. Klik dia. Okay, alih tarik ke kanan. Saya nak tengok wire dia follow tak? Wire follow Wire follow. Maksudnya dia bersambung lah. Okay, run. Simulation run. Zoom. Nampak. Tak boleh besarkan tu multimeter tak. Okay, berapa dapat? Peliknya. Logik tu sampai kilo ampere tu tak logik tu. Besar sangat. Okay, stop simulation. Tekan merah tu. Saya rasa ada komponen yang tak bersambung ni. Dia macam bersambung wire dia tapi dia tak bersambung. Dia bertindih. Macam dia berselisih macam tu je dia punya wire tu. Tapi sebenarnya dia tak bersambung. Mungkin dekat R3, R4 tu lah cara nak check dia bersambung ke tidak. Drag, tarik R3 contohnya. R3 tu tarik ke kiri ke kanan kan tengok wire follow ke tak. Okay, follow Okay, patah balik. R4. Semua. Okay, try komponen lain pun check macam tu. Komponen yang atas. Semua follow orang lain sama? Grup lain sama? Dapat macam ni ke? Grup yang dah siap buat ni. Haikal tadi? Haikal? Sama dapat cara ni? Macam ni ke? Saya Dapat baru sama? nak buat. Baru nak buat. Tadi bukan ada construct Dia data. baru current. Fatin? Grup Fatin tadi? Grup Fatin sama ke dapat? Tak pelik ya. Saya dapat lain. Sama patutnya kan? Dia punya current dua-dua tu kan? Tapi saya punya dapat dua-dua sama. Berapa? Dia patutnya dalam miliampere. Dapat berapa Fatin? 3.529 miliampere. Dua-dua sama Sama. 529 miliampere. Kalau yang saya tunjuk perkiraan tadi, ada siapa-siapa kirakan tak? Dapat sama tak? 5.68. Salah punya. Salah buat ke ni? Kena check balik tengok formula ni dalam slide silap konsep ni.
Okay, mungkin saya ada silap ni. Bukan R total yang ni lah dia kena ambil sebenarnya. R total ni kena ambil R yang parallel ni. Okay lah. Saya silap ni. Okay, tak apa. Ni yang group siapa ni? Lupa pula ni. Hanan. Dengan Misha ni nanti check balik ni ada connection, something wrong ni connection ataupun nilai ni ada salah. Ataupun ada nilai salah ke. 2K, 3K, dah betul 560, 1K, 470, dah betul. Nilai dah betul dah semua. Saya rasa ada salah sambungan yang kita tak nampak tu. Mungkin ada yang terputus tu sebenarnya. Saya rasa ada kat mana-mana, kita check. Okay, yang ni stop sharing dulu. Saya nak betulkan saya punya formula ni. Boleh stop sharing ni. Okay, last saya nak ni 3.529 betul? Kan? Sir. Okay, so silap ni, formula saya ni silap ni. Nanti check balik adalah dalam slide ya. Mungkin bukan yang ni, R total ni bukan. R total yang dimasukkan ke sini bukan R total yang ni, tapi R lain. Ini silap ni. Ni, yang atas ni saya silap. R total ni bukan R total keseluruhan ni. Kita kira R total keseluruhan ni adalah R dalam circuit ni. R yang dekat atas ni sebenarnya yang ni, yang kotak nombor 3 ni. Kotak biru ni. Yang ni sebenarnya. Saya lah. So kalau yang ni sebenarnya kita kena kira sekejap. Mana calculator? Okay, so R total yang dimasukkan ke sini adalah sebenarnya ni, yang kotak biru ni. R3, R4, series, parallel dengan R5, parallel dengan R6. So, kena kira yang ni dulu. Maksudnya kita tak ambil yang ni. Kita tak ambil yang ni. So, dia mesti dalam group yang sama-sama parallel dengan dia. Okay, so silap lah ni saya punya Tapi apapun dia akan darab dengan I total yang ni lah ke sini. So, R1 dan R2 ni tak masuk dalam kita punya formula CDR. Okay, so nak kena kira ni. R3, R4, 1.56K parallel dengan, so kita buat 1 per RT lah. RT yang saya masukkan ke sini adalah RT yang kotak biru ni je. So 1 per 1.1 bagi 1.56K tambah dengan 1 bagi 1 per R5 2K. Okay. Tambah dengan 1 bagi 1 per R6 3K. Okay. So, dapat yang ni, kemudian 1 per juga. Kita nak dapat RT 1 bagi answer ni lah. Sebab dia 1 per RT kan. So kita dapat 678.26. 678.26 ini yang akan berada di atas. So ini 678.26 lah. Okay. So 678.26 bahagi dengan 1.56K darab dengan 6 miliampere. 6 mili 2.6 dapat 2.6 salah lagi nantilah kena check balik lah formula tu silap lah ni. So nak lebih tepat you all refer balik lah dalam ni ada ni saya silap mana biasalah lecturer pun bukannya ingat nak ingat semua benda dalam satu masa kan, kena refresh balik kena tengok dalam nota dalam nota slide chapter
Unit 1 chapter 1 keluar lagi. Okay. Ni kena tengok balik lah nota-nota ni. Okay. Yang ni, kalau ni very simple, dia straightforward, parallel. So nak cari dia punya current, kita ambil kaedah ni lah, Ix dengan RT per Rx darab I total lah. Okay, so kalau lita macam ni, tak ada resistor kat sini. Okay, kemudian kalau yang ada resistor, kita tengok ini I1 ini kalau dua resistor saja. Kalau combination of dua-dua lita series and parallel ni ada habis. Nanti tengok dulu lah, you all cuba buat dulu. Kita cuba calculation, kita cuba step by step ni dulu. Mungkin ada step yang tertinggal ke saya silap ni. Pun value kat mana saya silap. Okay, so siapa yang dapat nanti akan ada, mesti ada yang dapat lah. Ada masalah ni sebenarnya. Okay, cuma saya kali ni saya silap kat mana ni. Mungkin ada mana-mana ni lah. Silap sikit. Okay, kita tengok nanti kemudian. Okay, so overallnya saya tengok semua kebanyakan group boleh buat lah. Cuma you all kena completekan semua task tu, pastikan buat sendiri, jangan bergantung pada orang lain. And then bahagian calculation pun buat. Lepas tu kena hantar report. Yang ni report lab 1 ni kiranya bila nak hantar ni? Nak saya bagi masa sampai bila? Deadline. Nak bila? Format report, itu yang saya cakap semalam. 2 attachment je kamu kena hantar. Satunya job sheet yang saya bagi tu, hantar yang tu, yang mana dalam table tu dah isi dia punya result. Kemudian bahagian discussion dah tulis kat situ, dekat job sheet tu juga. Okay. Kemudian conclusion pun dah tulis kat situ. Kemudian satu lagi file PDF juga yang kamu attach, yang gambar, calculation. Itu pun yang tu satu file. Okay, so dia ada 2 file, yes. Itu je format dia. Yes. Label lah, gambar kena label, calculation ni kena label calculation untuk apa kan. Dah gabung macam mana? Macam apa tu? Boleh masuk dalam PDF. Saya guna Word, saya terus jawab kat situ. Dengan table tu ada dekat dalam Word tu sekali. Dengan attachment, dengan calculation semua kat situ. Oh, maksudnya satu file dalam Word je lah. Sebabnya, okay, cuba buka share. Saya nak tengok dulu, kalau susunan okey, saya boleh terima. Ya. Okay. Kalau boleh, kalau okey. Sekejap, saya kena stop sharing kan. Okay.
Okey, mana? Tak nampak. Ya. Okey. Table. Macam ni Ni calculationnya. So susunan ikut susunan macam ni lah. Ikut soalan dekat tu. Worksheet tu. Okey, kalau ikut susunan boleh lah, saya boleh terima. Maksudnya buat lita pertama semua dia punya result dia dulu, gambar dia dulu kan. Baru pergi ke lita kedua kan, macam tu Okey, boleh lah. Nak ikut, yang lain ikut macam ni pun boleh juga So maksudnya yang PDF, yang job sheet tu hantar lah, hantar yang ni lah. Kan? Ada cover depan kan, nama apa kan. Okey, boleh. Saya boleh terima. So yang lain boleh lah, follow macam ni pun boleh, lagi senang. Okey. Pengiraan tu lah yang tadi saya pun pening juga silap tadi. Nanti saya check lah kenapa saya confirmkan. Ataupun kalau ada yang dah dapat dah, okey lah Ada tu saya silap mana-mana. Dengan pen tak boleh nak calibrate. Tapi mata dah tukar tak jadi juga. Okey, so saya rasa hari dalam minggu ni jugalah hantar. Dalam minggu ni saya bagi masa sampai hari Khamis. Boleh? So minggu depan kita dah masuk ke lab yang kedua, job sheet 2. Nak buat terus pun boleh kalau ada masa boring-boring Jadi saya akan tengok mula minggu depan dah, lab 2 tu. Okey, kelas? Boleh? Hari Khamis ni hantar, yang ni, last. Kalau ada masalah apa-apa, tak dapat-dapat juga pengiraan ke apa, confuse ke, boleh tanyalah. Tanya saya. Okey, kita sama-sama peningkan kepala. Gitu. Okey, boleh? Boleh tak boleh ni? Hari Khamis ni hantar. Boleh. Boleh, Sir. Saya akan assign, saya akan create lah dalam Boleh. Classroom tu. Dalam Google Classroom, saya akan create untuk kamu hantar. Okay? Sorry Khamis, paling lewat. Okay, so itu je untuk hari ni. Saya nak ambil attendance. Okay. Buka kamera sekejap. Okay, 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3. Okay. Save. Okay, sorry saya punya calculation tadi silap apa.